kepada yang berbakti Ustaz Haji Dr. Ashraf bin Suwarin, iaitu Ustaz jemputan kita untuk malam ini bagi kuliah Maghrib yang akan mengajar kita dari buku hadis-hadis sahih yang terbukti masa kini, insya-Allah. Diucapkan juga kepada yang berbahagia Puan Pengurusi Gemma Nur Iman, Puan Hejah Rosniati binti Mansur dan barisan AJK-nya, dan tidak dilupakan kepada semua jemaah Gemma Nur Iman yang telah berada di dalam talian Google Meet untuk kuliah Maghrib kita pada malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Syukur alhamdulillah kerana kita diizinkan oleh Allah juga untuk terus berada di dalam kuliah ilmu bagi terus mencari dan mencari ilmu, agar ilmu yang akan dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz akan memberi manfaat dan juga barakah, insya-Allah. Bagi memohon keberkatan untuk majlis ilmu kita pada malam ini, mohon Ustaz memimpin untuk bacaan umum kitab yang dengan niatkan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada semua alim ulama, kepada semua muslimin serta muslimat yang masih hidup ataupun yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz untuk meneruskan kuliah Maghrib kita pada malam ini. Semoga kita akan beroleh rahmat dan hidayah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bonda pemula bicara pengerusi bicara ilmu kita pada malam ini, Bonda Rosniati dan seluruh pimpinan Gemma Nur Iman dan seluruh yang hadir, para tetamu, taman-taman syurga, pencinta ilmu yang mudah-mudahan dalam keadaan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya syukur Allah masih hidupkan kita dalam keadaan kita mendengar di mana ada kematian, dan bila mana kita mendengar satu-satu kematian menggambarkan kematian itu sangat-sangat hampir pada kita. Apa persediaan kita, apa bekal yang kita sedang siapkan, apa sebenarnya yang kita benar-benar sedia untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung berdasarkan buku ni. Sikit lagi akan habis insya-Allah. Sampai tajuk mana Ada tanda tak? Ustaz, fenomena da'i selebriti malam ini. Muka surat 172. Baik. Fenomena da'i selebriti. Dahsyat tajuk ni. Ustaz TV lah, Ustaz TV, Ustaz radio semua kan. Da'i selebriti. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Tajuk ni, tajuk yang komersial.
Tapi bila kita balik kepada Nabi SAW, lebih kepada penyampai risalah dakwah yang mengharapkan hanya sanjungan pujian manusia. Na'udzubillah min zalik. Baik, kita tadabbur dengan hati yang lapang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dengan sebaik-baiknya. Baik, risalah Islam mengibaratkan para ulama dengan bintang yang selalu menyinari kehidupan insan. Antara bentuk apresiasi Islam terhadap ulama sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir. Cuba tengok dalam surah Fatir ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, orang yang berilmu. Macam kita belajar ni, kita cari ilmu dan kita faham atas satu-satu ilmu, Allah akan hadirkan, Allah akan terbitkan daripada hati kita rasa tunduk, takut kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak takut pada Allah adalah orang yang tak ada ilmu, orang yang jahil, orang yang tak faham. Orang yang takut pada Allah adalah orang yang faham. Kita belajar, makin kita ibadah, kita makin ada rasa takut. Takut kita kepada Allah. Takut kita daripada mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ingatan yang lain dalam surah Sad ayat 46 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrat dar wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat, dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Maksudnya orang yang berilmu ni pilihan. Yang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, kesan dia, perangai dia makin baik. Dia makin berilmu, makin baik perangai dia. Dalam keadaan tunduk tawaduknya. Atas kerendahan ilmu. Bagaimana dia makin belajar, makin berilmu, dia makin rendah diri, bukan makin sombong diri. Al-Quran menyatakan kriteria ulama sejati. Ulama yang sebenar antaranya ialah mempunyai rasa peduli dan empati yang tulus terhadap nasib umat Islam. Ini ciri-ciri ulama. Ciri-ciri orang yang ada ilmu yang tinggi, yang hebat. Subhanallah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 128. Cuba kita tengok satu persatu ingatan Allah yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang utusan daripada kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini ciri-ciri orang yang berilmu. Ciri-ciri ulama. Subhanallah, dia ada rasa peduli, empati pada nasib umat Islam. Macam hari ini yang menjadi krisis umat, iaitu antaranya di Palestin. Bagaimana negara Islam yang dijajah, bagaimana hak-hak mereka diambil dan sebagainya. Itu juga orang Rohingya di Myanmar dan sebagainya. Dan ada rasa empati. Bagaimana akidah dirosakkan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Zaman hari ini wujud tak? Ada tak ulama yang disebutkan, yang digambarkan ni? Dalam ajaran Islam, orang yang layak disebut ulama jika mempunyai semangat berpihak kepada al-haq, kebenaran, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, berakhlak dan berbudi pekerti mulia, selalu memperhatikan nasib umat dan mengupayakan kebaikan maslahat kaum muslimin, memegang teguh amanah Allah dengan sikap sabar dan teguh pendirian terhadap godaan dan cubaan yang menghalangi kifah, yakni gerak juang dakwahnya, menjauhi sikap mental negatif seperti ingin terkenal. Subhanallah, saya ulang balik, orang yang disebut ulama ini, bagaimana dia memegang amanah dengan sikap sabar dan teguh pendirian terhadap godaan dan cubaan yang menghalangi kifah. Kifah jadi maksud dia gerak juang perjuangan dakwahnya, menjauhi sikap mental negatif seperti ingin terkenal. Berlaku hari ini, berlaku. Maksud dia gila populariti, suka mengampu atau mencari muka di hadapan penguasa, gila jawatan, cinta kemaruk terhadap dunia serta berfikiran materialistik. Na'udzubillah min zalik. Doa saya tak jadi macam tu.
Ya, jadi seluruh yang dirahmati Allah, ahli agama, ahli ilmuwan, duduk dekat dengan penguasa, duduk dekat dengan orang kaya, dengan tujuan nak dapat pengaruh, rosak ilmu dia. Ya, rosak ilmu dia, na'udzubillah min zalik. Dia nak mengejar kekayaan, nak mengejar kelima, habis, na'udzubillah min zalik. Ya, tidak mengkomersialkan dakwah. Tidak mengkomersialkan dakwah bermakna dakwah bukan menjadi keutamaan, ya, tidak turut campur dalam urusan pemerintah, tidak terjun ke dunia politik. Ya, ahli agama, ilmuwan masuk dalam politik, habis jadi fitnah. Dan yang penting daripada semua itu, seorang ulama sejati adalah yang sentiasa memuliakan Allah dan mengasihi makhluknya dengan mencontohi dan meneladani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis ulama yakni sebagaimana disebutkan di atas, ya, yang seperti itulah yang layak disebut ulama pewaris para nabi, warasatul anbiya. Dengan kerendahan hatinya, ya, dijadikan apa dia dakwah ini sebagai keutamaan. Nak bantu masyarakat umat Islam yang tertindas, yang dalam keadaan macam hari ini, dalam suasana fitnah, dalam keadaan ramai yang masih lagi keliru dengan agama, ulama ni sepatut bantu. Majlis-majlis ilmu ni kena perbanyakkan. Subhanallah. Dalam keadaan macam ni, yang jadi budaya hari ni, bila dia dah glamour, dah popular, bila diundang, dia jadi demand. Berapa awak boleh bayar saya? Berapa nak bayar saya? Saya dah begini-gini, dah masuk begini, dah terkenal. Subhanallah, habis. Itu nama dalam keadaan apa? Kriteria dia, ciri-ciri dia sebagai ulama dah tercemar, dah terjejas. Bukan kerana Allah dah. Allah bagi pinjam ni. Itu sebab kalau kita muhasabah balik seluruh yang dirahmati Allah, ingatan diri saya dan juga semua, tidak akan berganjak kaki anak Adam, tidak bergeserlah untuk bergerak selagi tidak ditanya empat ni. Yang pertama, umur tu ke mana dihabiskan. Yang kedua, harta mana dapat, mana digunakan. Yang ketiga, ilmu ni. Ilmu tu Allah bagi pinjam. Itu sebab kita ilmu agama ni, kita bab fiqah, bab Quran, non-stop untuk kita belajar. Selagi Allah belum jemput kita balik mati, kita belajar. Dan kita belajar ini, subhanallah, kesan yang kita harapkan makin tunduk, makin tawaduk. Bukan makin sombong. Ilmu tu kita dah rasa kita sombong. Ya, awak tahu saya siapa? Saya ada title sekian. Ni ada PhD berbuku gini. Habis. Ni nilai tawaduk, nilai ilmu tu habis. Sebab tu ilmu tu merendahkan dia, bukan mengangkat dia jadi sombong. Ni na'udzubillah min zalik. Baik. Perihal mengenai pendakwah selebriti, yakni gila harta dan populariti ini, sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, cuba tengok, yang bermaksud sesungguhnya akan ada di antara umatku yang menguasai ilmu agama dengan sangat sempurna, yakni ulama. Mereka mengerti tafsir Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang baik. Akan tetapi mereka selalu ingin disanjung, yakni gila populariti, serta menjadikan dakwah sebagai alat mempamerkan, memperkaya diri. Agama itu menjadi asbab untuk cari kekayaan. Dia jual agama. Contoh yang mudah kita faham. Bila dijemput berceramah, dia meletakkan harga sekian. Dengan alasan begini, saya dah ada nama dan sebagainya. Na'udzubillah. Jujur saya katakan, saya sendiri, Allah bagi pinjam, ilmu ni sedikit boleh bercakap tentang agama, boleh cakap tentang Quran. Saya rasa malu untuk meletakkan harga. Sebab apa Allah bagi pinjam? Ilmu tu tak ternilai. Ni kalau nak bayar, bayarlah. Saya pernah diuji ceramah jauh, tak ada bayar pun. Lepas tu diuji pula ceramah dekat. Masa sekejap berceramah, dibayar banyak. Di situ saya, subhanallah, saya muhasabah diri, Allah nak kita sedar ilmu tu bukan untuk diperdagangkan. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah. Tu saya lah. Kadang orang tanya takut. Saya kata terpulang, nak bayar-bayar. Kadang saya cukup pantang bila orang tanya, Ustaz nak bayar berapa? Saya tak suka dengan persoalan. Terpulang. Sebab apa Allah yang bagi pinjam sedikit tu, itulah yang kita sampaikan. Untuk bagi kesedaran pada orang lain, yang utama apa dia? Pada saya sendiri. Ingat, mula-mula orang yang akan Allah campakkan dalam neraka, orang yang ada ilmu, tapi dia tak beramal dengan ilmu, dia hanya pandai cakap, pandai tunjuk ajar pada orang, tapi dia tak buat apa yang dia cakap. Itu yang Allah campakkan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu saya pegang tu. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah. Kita renung dalam keadaan hari ini bagaimana. Ada tak kebenaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah.
Lebih lanjut lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka adakah sesuatu yang diambil seseorang dari pohon berduri selain duri? Demikian halnya jika kamu mengambil sesuatu dari ulama buruk yang menjual agama dan umatnya dengan kenikmatan tunai dunia, maka tiada yang kamu dapatkan daripada mereka selain keburukan. Orang yang meletakkan ilmu tu bukan pada tempatnya, dakwah bukan pada tempatnya, tapi meletakkan dunia menjadi keutamaan, keburukan bagi dia. Bukan kebaikan, keburukan. Na'udzubillah min zalik. Bukan redha Allah, tapi laknat Allah bersama dengan dia. Berkaitan hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul di akhir zaman satu kaum yang terdiri daripada anak-anak muda yang mentah fikiran dan dangkal pemahaman agama. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairul bariyah, firman Allah dan hadis Nabi. Iman mereka masih lemah, Islam mereka belum sempurna, namun berani membuat fatwa-fatwa yang menimbulkan perselisihan dan keresahan umat. Sebenarnya agama telah lepas daripada dada mereka, yakni dai yang cetek ilmu dan kering iman, seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Maka di mana sahaja kamu menemui mereka, singkirkanlah mereka itu. Sesiapa yang mampu menyingkirkan mereka kelak akan beroleh pahala besar daripada Allah pada hari kiamat. Maksud daripada hadis ni akan muncul istilah anak-anak muda ni, orang yang tak matang dalam agama, orang yang tak matang dalam ilmu ni, belum cukup mahir dalam ilmu ni, tapi mudah nak bercakap. Hari ni kan kalau kita tengok medsos kan, media sosial yang TikToknya, yang Facebooknya, yang macam-macam, masing-masing nak jadi ustaz. Masing-masing nak bercakap sekian-sekian-sekian. Kadang yang disampaikan tu hadis yang daif, hadis yang palsu. Daif masih lagi boleh, tapi yang palsu, yang tak pernah ada daripada Nabi, dia memandai-mandai, na'udzubillah min zalik. Maksudnya yang muda tu dalam keadaan dia tak matang lagi daripada sudut hukum. Allahu akbar, na'udzubillah. Saya pun, subhanallah, kalau bukan bidang saya tak berani nak bercakap. Jadi kita muhasabah, kita renung balik. Muncul tak gambaran ni? Muncul. Terlalu banyak yang memandai-mandai, yang bawa cerita yang tak ada kebenaran, yang tak ada asas. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ini hujan kat sini, hujan lebat. Bagaimana di tempat anda? Kita perbanyakkan doa. Macam baru-baru ni di Mekah pun, bila saya berada di Mekah, orang tanya, Ustaz, ribut macam mana? Bagi saya ribut tu, subhanallah, Allah bagi ingat. Bagaimana hujan yang turun tu hujan rahmat. Yang sedang tawaf tu tak berganjak pun, Allahu akbar. Bayangkan bila ribut, hujan lebat, Allah nak bersihkan kotoran yang kita nampak zahir, tapi sebenarnya kotoran hati. Yang kita datang ke Mekah tu macam-macam niat. Niat nak berniaga, niat nak berbisnes, niat nak tunjukkan dia mampu, niat macam-macam. Allah Akbar. Jadi kita muhasabah balik. Ni hujan turun ni, rahmat Allah. Rahmat Allah bersamanya. Macam tadi dengar sayup-sayup suara azan kan, habis dah suara azan. Hujan, dua doa yang Allah takkan tolak. Ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun dengan lebat, seolah-olah pintu langit terbuka, rahmat Allah turun, Allah nak dengar doa-doa kita. Saya sebut sebelum ni, masa kita suntuk, dosa kita banyak, amalan kita berkurang. Jadi bila mana Allah kata tempat ini, waktu ini mustajab doa, kita rebutlah. Ya Allah ampunkan dosa. Ya Allah beri kekuatan untuk beramal, untuk ketaatan pada Engkau ya Allah. Kita kena siapkan bekal kita. Sebaik-baik bekal adalah iman. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Yang dibentuk daripada kerendahan bukan kesombongan. Allah buat nampak hujan sepanjang hari. Allah Akbar. Allah masayyiban nafi'ah. Jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk tumbuh-tumbuhan, tapi bermanfaat kita kepada manusia. Kita sebagai manusia. Ingat, kalau kita nak tengok manusia ni, ya Allah buruk perangai. Allah tak turunkan hujan, tapi turun hujan itu sebab binatang. Yang memanggil Allah, tumbuh-tumbuhan ini, mereka masih lagi berzikir. Beribadah tunduk kepada Allah dengan cara mereka. Baik, kita sambung lagi sedikit. Saya minta maaf agak kurang sihat sikit. Agak keletihan seharian. Jadi kita habiskan satu bab ni dan saya akan buka untuk persoalan dan pertanyaan. Baik, di zaman ini mencari guru yakni ahli agama untuk membimbing ke jalan hak kebenaran, bersumberkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi bukanlah perkara yang mudah. Nak cari yang benar-benar ahli, yang benar-benar ikhlas bukan satu benda yang mudah. Dia meletakkan dunia sebagai habuannya.
Ya, dia kata nak panggil saya ni, bayar berapa saya sebut balik. Bayar berapa begini, na'udzubillah. Ini kepentingan dunia. Allahu Akbar. Jadi doa untuk saya ikhlas dalam perjuangkan agama dakwah ni. Itulah sebenarnya kalau kita fikirkan kita punya saham, kita punya jariah di akhirat. Daripada buku yang ditulis, daripada ilmu yang disampaikan. Macam tu juga. Ibu-ibu, tuan-tuan yang berada pada malam ini, hari ini kita letakkan apa cagaran kita untuk agama Allah, apa cagaran kita untuk jariah yang berterusan bila mana kita tak ada lagi atas dunia. Dan subhanallah yang boleh kita jadikan sandaran untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada orang yang masuk syurga tanpa hisap, orang-orang yang tak pernah berkira-kira tentang dunianya untuk akhirat dia. Allahu Akbar. Bagaimana saya nak cadang satu buku sebelum ni saya pernah sebut, buku daripada Abdullah Ibnu Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak. Buku itu cerita tentang ulama yang hebat, ilmuwan yang hebat, tapi juga dia hebat sebagai peniaga, usahawan dan hebat juga dalam bersedekah. Saya pernah cerita sebelum ni, dia dapat haji tanpa pergi haji. Dapat haji tanpa pergi haji. Subhanallah. Kelantan hujan. Subhanallah. Di mana pun mudah-mudahan Allah tengah suburkan bumi ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasihan pada kita. Saya sebut masa kita suntuk untuk gugurkan dosa, minta ampun, kadang tak sempat, dosa masih banyak lagi. Kita rebutlah peluang ini insya-Allah. Baik. Sebab di masa kini tidak ada kehidupan yang percuma, semua harus dibayar. Termasuk untuk mendapatkan pencerahan iman dan tausiah nasihat agama. Lebih daripada itu, ramai orang yang sebenarnya tidak layak disebut ulama, tetapi banyak kemunculan di kaca televisyen maupun di media-media sosial, atau kita sebut medsos. Mereka banyak membincangkan masalah keislaman padahal yang tidak menguasai memahami ilmu agama, tidak mengerti kandungan Al-Quran dan Sunnah secara benar. Allahu Akbar. Bukan mudah. Saya ada pengalaman bila dijemput. Banyak kali jemput untuk tanyalah Ustaz. Saya jujur saya katakan saya tak berani. Sebab apa, bukan kepakaran saya. Kadang soalan secara live kan. Subhanallah, bukan kepakaran kita untuk tu. Macam TV Hijrah, insya-Allah lah dia ada guide soalan. Jadi insya-Allah lah atas kita punya kemampuan. Di samping itu, ramai orang berlabel ulama yang disiarkan media cetak dan elektronik untuk memenuhi selera pasangan, tujuan komersial. Dia minta satu-satu ulama guru tu mengupas satu-satu tajuk. Konon untuk apa? Untuk sokong apa dia punya pendapat, apa dia punya iklan, semua untuk kepentingan dunia. Saya pernah dulu jadi Imam Beko Selangor, waktu tu nak pilihan raya, calon tu India. Tiba-tiba khutbah tu suruh sokong pula begini-begini. Saya tak baca. Ni subhanallah, kita faham kan? Sedangkan ada Al-Quran, jangan kita bersekongkol orang yang cuba rosakkan Islam. Hari ni kita pilihan raya pun dah lepas lah. Bagaimana keadaan yang kita lalui ni. Bila sebut pilihan raya, ulama masuk dalam medan politik, dia kena berkempen pula, nak kena jatuhkan begini, subhanallah. Apa yang jadi? Jadi fitnah, jadi tomahan dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik. Dan bukannya sedikit antara ulama itu yang mengenakan harga untuk ceramah mereka. Dalam era moden kini, ramai ulama yang terjun ke dunia politik demi mengejar kekuasaan kedudukan. Nabi pun sebut dalam hadis, satu musibah seseorang yang meminta untuk diberi jawatan. Musibah. Ini bukan satu benda yang indah, tapi musibah. Allah alam, selesai satu tajuk. Jadi mudah-mudahan ada kefahaman pada kita. Silakan anda ada soalan, saya minta maaf, minta izin untuk sampai tajuk ini agak kurang sihat. Allah alam, doakan saya. Silakan, ada tak soalan? Persilakan jemaah. Tidak ada soalan. Kita ulang kaji sedikit. Dalam surah Kahfi, ayat yang ke-10, bagaimana kisah pemuda, anak-anak muda, sekumpulan anak-anak muda yang lari daripada pemimpin yang zalim. Ini kita kena amalkan doa ni. Mereka berdoa, minta perlindungan daripada pemimpin yang nak rosakkan akidah.
Apa dia doa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Zaman hari ni banyak benda-benda yang pelik-pelik. Dan tadi pun saya buat usrah di kafe saya ni, saya buka lah kalau berhajat untuk usrah di sini. Tadi lebih kurang hampir 10 orang. Setiap Selasa minggu pertama mereka akan datang kuliah di sini sambil minum kopi apa yang boleh. Masing-masing tanya soalan, dia tanya pandangan, lepas tu muncul pula ada kebenaran apa yang disebutkan. Wabak yang seolah-olah wabak sebelum ni corona. Wabak apa dia? Wabak tentang akidah. Ramai yang datang nanti muncul macam-macam gambaran awal kepada subhanallah fitnah dajjal. Dia bawa kerosakan akidah ni. Dan hari ini pun macam-macam gambaran jenis-jenis tarikat yang merosakkan. Dan ujian itu juga hampir dengan saya. Diuji juga saya dengan gambaran-gambaran itu. Dalam keluarga saya boleh sebut macam tu lah, minta doa. Subhanallah merosakkan rumah tangga dan sebagainya. Banyak hari ini. Gambaran ajaran-ajaran yang salah. Allah alam. Jadi kita doa banyak, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami dan beri petunjuk, keselamatan, pedoman pada agama dan pegangan kami. Allah alam. Silakan, ada tak soalan? Ustaz, bila kita bercakap berkenaan dengan ulama, adakah salah Ustaz jika orang-orang agama terlibat dalam politik, sedangkan politik itu memerlukan alim ulama untuk menjadi penasihat ke contohnya? Betul. Tak salah ulama duduk dalam politik, dalam kepimpinan. Memang digalakkan kepimpinan tu di kalangan mereka yang ada ilmu, ada kefahaman agama. Yang jadi salah bila jawatan itu, subhanallah, macam saya sebut tadi, diminta-minta untuk jawatan dengan niat dia nak pengaruh tu. Bukan jauh daripada redha Allah, tapi lebih kepada dunia semata-mata. Kan kita nampak antara fitnah-fitnah sebelum ni, bila cara yang dibawa tu salah, akhirnya memakan diri dia. Tenggelam langsung. Dia dalam politik tu. Sebab apa politik tu bukan dibawa dalam keadaan yang telus. Saya tak nak sebut mana-mana nama, tapi kita cuba ingat balik. Ada tak golongan ilmuwan yang sebelum ni, imam besar lah mana kan, dia masuk dalam politik, bila dia tak boleh nak kuasai suasana tu dengan agama, bahkan agama dia sendiri pun ditenggelamkan. Itu maksud dia. Dia fitnah jadi macam tu lah. Tak salah duduk dalam bukan dunia politik, tapi dunia kepimpinan tu. Itu yang selayak dia. Meletakkan agama tu memimpin. Wallahualam, itu yang boleh saya jawab. Ada lagi? Jemaah lain ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni tu sebelum ni saya dah mengajar ngaji dengan budak-budak kan. Lepas tu mak bapak dia berapa sebulan apa tu bayar. Saya cakap tak payah nak bayar lah, datang je suruh anak-anak mengaji. Lepas tu kan Ustaz, kalau cukup bulan dia orang ada bagi duit 20, 30, ada yang 50 macam tu kan. Dan saya pun ambil lah sedekah orang tu. Tapi saya sampai lain bulan tu macam saya jadi tamak pula. Jadi macam menunggu. Macam mana Ustaz? Itulah tadi, dia kena betulkan niat. Mula-mula ikhlas, tiba-tiba jadi tak ikhlas. Bukan yang bertanya ni lah, tapi kita sama-sama. Ya Allah, saya tak nak memadam hati tu, kenapa saya jadi macam ni? Saya tak nak macam ni. Tak apa. Cepat-cepatlah balik pada dia orang sana terlibat. Itulah. Saya, Allah, kenapa saya jadi macam ni? Allah, saya memang tak suka macam ni. Sebab dari atuk saya cakap macam tu. Kalau besok lusa kau nak akan mengajar apa-apa mengaji, jangan sekali-sekali ambil upah. Atuk dulu cakap macam tu. Jadi saya pun macam tu lah. Lepas tu kan orang sedekah sana sini, jadi riak pula. Sekali Allah. Sekarang dia datang mengajar, dah 3 bulan datang mengajar. Saya cakap, aduh ya Allah, kenapalah saya jadi macam ni Ustaz. Tak, dia macam ni. Tapi insyaAllah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kita ambil tu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah.
Tapi bila kita tak mengajar, itu jadi satu masalah lah. Yang masalah tadi itulah menerima bayaran. Tapi dalam keadaan kita tak minta, orang nak menyumbang, kita ambil. Tapi bila tiba-tiba jadi macam tu, itulah ujian pada kita. Kita kembalilah pada Allah. Jadi jangan stop mengajar tu. Mengajar ngaji tu jangan stop. Teruskan insya-Allah. Seorang kata saya ni orang kata nak memendamkan diri, diam dulu lah, cakap saya nak berusaha untuk istiqomah, cakap macam tu. Tapi budak-budak dah tanya dah, Ustazah bila nak memendamkan diri? Okay, Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Teruskan Ustazah, jangan stop. Tak apalah, saya sebenarnya bukan Ustazah ni, Ustaz. Budak-budak je panggil tu. Tak apa. Tak adalah masalah. InsyaAllah. Ada soalan lagi, dipersilakan. Ustaz, sebut pasal jawatan kan. Jawatan ni satu amanah, bukan satu untuk dimegah. Dan oleh kerana jawatan itulah yang membuatkan ramai manusia yang menjadi Khizyun wa nadama, menjadi hina dan menyesal di akhirat nanti. Kecuali bagi mereka yang melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Ustaz, mohon pencerahan sikit. Sayyidina Abu Bakar bila mana dia jadi khalifah, dia kata apa? Anggap aku sebagai kawan yang boleh ditegur. Dan jawatan ini sebagai satu musibah, dia kata. Bila nampak aku salah, tegur aku. Sampailah di hujung-hujung usia dia sebelum dia wafat, dia nak pasik kepimpinan tu pada Sayyidina Umar, yang betul-betul ditinggalkan hanyalah keldai yang dah uzur, baju yang dah lusuh untuk dipasing kepada Sayyidina Umar. Sampaikan Sayyidina Umar dia menerima itu dalam keadaan dia menangis. Bolehkah aku ikut kepimpinan Khalifah Abu Bakar ni, kepimpinan Abu Bakar ni, dalam keadaan tawaduk dia, dalam keadaan kerendahan hati dia. Jadi bila kita melihat kepimpinan ini, satu kelebihan untuk kita dapat dunia, habis. Kita akan lebih lagi dirosakkan. Macam saya sebut tadi, bila mana satu-satu jawatan, satu-satu kepimpinan, bukan benda yang kita mudah-mudah nak minta. Dalam keadaan bila kita dilantik, dipilih, dalam keadaan yang utama kita minta petunjuk daripada Allah. Itulah yang sebenarnya. Kita anggap benda tu daripada Allah. Allah yang pilih kita. Dan bila mana kita niat buat sesuatu kerana Allah, Allah akan bantu. Tomahan dia banyak, ujian dia, hinaan dia banyak. Bagaimana Nabi SAW yang lantik dia siapa? Allah. Ujian pun Allah bagi banyak untuk dia bagi, untuk sedar diri. Untuk benar-benar fokus. Semua kerana Allah. Buat semua kerana Allah. Bukan kerana harta, bukan kerana dunia. Subhanallah, macam hari ni, bila dapat satu-satu jawatan, cuba tengok. Kroni dia dapat, cuba tengok keluarga dia dengan macam-macam. Inilah yang berlaku hari ni, kita tengok kepimpinan yang ada. Dengan kes mahkamah dia. Saya bukan nak cerita politik. Tapi kita tengok sendiri depan mata kita bagaimana keadaan. Bila mana sampai satu tahap kepimpinan ni, pemimpin ni, bukan layak jadi pemimpin dah. Bukan layak jadi pemimpin. Mereka diangkat, dihormat bukan sebab mereka layak, tapi takut dia buat zalim pada kita. Sampai satu tahap begitu. Wallahualam lah, saya boleh ulas macam tu, apapun kita banyak-banyak doa. Mudah-mudahan Allah sentiasa rahmati kita. Itu sebab tanda dunia nak kiamat, antaranya pemimpin yang ada, pemimpin yang bobrok. Bobrok ni bahasanya pemimpin yang rosak. Bukan memimpin dasarkan agama, tapi ikut telunjuk orang yang cuba merosakkan agama. Wallahualam, itu yang saya boleh sebut. Kita doa banyak-banyak. Allah pelihara kita insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ini, minta maaf saya batin semua. Boleh saya berhenti sekadar ini? Baik Ustaz. Baik, kita akan sambung di pertemuan akan datang insya-Allah. Minta maaf saya batin. Maafkan saya, doakan saya. Mudah-mudahan apa yang kita lalui hari ini, kekuatan kita, ibu-ibu para pencinta ilmu yang berada pada malam ini, saya nak sebut satu benda. Solat inilah kita kuatkan. Solat inilah kita benar-benar kita perbetulkan. Kita nak perbaiki diri kita, kita perbaiki solat kita.
Kita nak perbaiki kita punya keikhlasan, kita perbaiki khusyuknya solat kita. Ya, subhanallah, banyak kita minta dengan Allah, Allah selamatkan diri, keluarga dan sebagainya. Risau dengan anak-anak, saya pun ada anak-anak, maka bagaimana mereka membesar dengan teknologi yang makin canggih tapi makin merosakkan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah himpunan ilmu kami pada malam ini ya Allah. Rahmatilah seluruh yang hadir ya Allah. Pandanglah diri kami dengan pandangan rahmat, pandangan rahimmu, pandangan belas ihsanmu ya Allah. Terimalah taubat kami, ampunkan benar-benar dosa-dosa kami, ampunkan benar-benar salah silap kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan seumur kami makin taat, bukan kami makin buat dosa dan maksiat. Jadikan kami benar-benar orang yang baik ya Allah, bukan orang yang hipokrit, bukan orang yang munafik ya Allah. Di saat kami lalai, sedarkan, ingatkan kami ya Allah. Himpunkan kami sentiasa di kalangan hamba-hambamu yang soleh dan solehah ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, jangan matikan kami dalam su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.